Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Jadi hari ini semua murid sudah bersedia untuk belajar dengan cikgu. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan Seindah Pinakol, Unit 12, Adat dijunjung, Budaya disanjung. Jadi sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita lihat dahulu standard kandungan yang telah dipilih. Standard kandungan yang telah dipilih ialah standard kandungan 3.3 menghasilkan penulisan, manakala standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Kita lihat pula kepada objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC, murid dapat mengedit dan memurnikan 5 daripada 7 ayat dalam petikan daripada segi ejaan, tanda baca dan imbuhan. Kriteria kejayaan, murid dapat mengedit dan memurnikan petikan teks dengan betul. Jadi, murid-murid sudah bersedia untuk memulakan pembelajaran? Ayo kita mulakan aktiviti pertama. Aktiviti pertama iaitu aktiviti membaca dan memahami petikan. Jadi petikan yang akan kita gunakan ialah petikan Seindah Pinakol. Murid-murid boleh merujuk buku teks pada halaman 81. Jadi, ayo kita mula membaca bersama-sama. Seindah Pinakol. Minli dan Balkis ke Kompleks Seni Budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Boleh murid-murid? Kita teruskan kepada perenggan pertama. Pinakol ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraf tangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraf tangan etnik Rungus Sabah. Perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Kita teruskan ya murid-murid. Kebiasaannya, pinakol dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang, rantai, tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakol pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. Kita teruskan kepada perenggan ketiga. Manik tersebut terbahagi kepada 2 jenis iaitu manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Rekaan manik kaca boleh mencicah ribuan ringgit. Perenggan terakhir, usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk memasarkan produk kraf tangan negeri Sabah. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Jadi, murid-murid sudah faham berkaitan dengan petikan yang kita baca? Jadi, jika murid-murid sudah memahami petikan tadi, ayo kita teruskan kepada aktiviti kedua iaitu mengedit dan memurnikan petikan. Jom kita baca satu persatu perenggan tersebut. Perenggan pertama, jika murid-murid dapat lihat, ada 2 perkataan bergaris yang telah cikgu gariskan dalam perenggan tersebut. Perkataan pertama ialah perkataan kraf tangan. Perkataan kraf tangan merupakan kesalahan daripada segi ejaan, di mana perkataan kraf tangan sepatutnya dieja secara berasingan, iaitu perkataan kraf dan tangan. Dieja jarak. Manakala perkataan kedua iaitu perkataan menjadi merupakan kesalahan daripada segi imbuhan. Sepatutnya perkataan menjadi di dalam perenggan ditukar kepada perkataan menjadi. Jadi pada perenggan kedua kita lihat perenggan kedua pula. Dalam perenggan kedua terdapat 2 juga kesalahan, iaitu kesalahan pertama daripada segi tanda baca. Kita perhatikan perkataan pertama iaitu gelang, rantai, tali pinggang.
Di sini sepatutnya diletakkan dengan tanda baca koma. Itu gelang, rantai, tali pinggang dan gerongsang. Perkataan kedua, perkataan menggunakan, iaitu kesalahan daripada segi penggunaan imbuhan. Sepatutnya ditulis warna asas yang sering digunakan oleh masyarakat rumus. Kita perhatikan kepada perenggan ketiga pula, terdapat 4 kesalahan dalam perenggan ini. Yang pertama ialah terbahagi. Terbahagi sepatutnya dieja terbahagi. Perkataan kedua, perkataan iaitu sepatutnya tidak diletakkan dengan tanda baca koma. Manakala perkataan ketiga, iaitu perkataan Cina, sepatutnya dieja dengan C-H-I-N-A, Cina. Seterusnya, perkataan Jepun. Jepun sepatutnya dieja dengan huruf besar pada permulaannya, iaitu J mesti ditulis dengan huruf besar kerana Jepun merupakan nama negara yang merupakan kata nama khas dan perlu ditulis dengan huruf besar. Perenggan yang terakhir pula ada satu sahaja kesalahan yang terdapat dalam perenggan ini, iaitu perkataan pemasarkan. Perkataan pemasarkan sepatutnya ditukar kepada memasarkan, iaitu kesalahan daripada segi penggunaan imbuhan. Jadi, itu sahaja antara kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan yang dibaca. Jadi, murid-murid sudah faham berkaitan dengan tanda baca, imbuhan dan juga ejaan yang sepatutnya dalam petikan. Jadi, murid-murid boleh mula membuat tugasan yang telah cikgu berikan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Bye!